اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, sudah tak ada ilmu bagi kami kecuali apa telah mengajarkan kepada kami, dan sunyi Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala, syukur tinggi-tinggi puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala limpah kurnia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua yang berada dalam majlis ilmu ini, yang berada di atas rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini, sebagai satu nikmat yang tinggi, nikmat yang besar, anugerah yang hebat yang dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana kita digerakkan hati kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu, dan kita faham berada dalam majlis ilmu ini adalah merupakan satu kewajipan kepada kita, daripada kita melakukan perkara-perkara sunat yang lain atau yang tidak sunat. Maksudnya kalau kita berada dalam majlis ilmu ini adalah merupakan satu tuntutan terhadap kita untuk kita lakukan. Baik, alhamdulillah. Pada minggu lepas kita dah lihat bagaimanakah susulan yang berlaku antara operasi sulit yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat-tempat yang strategik di daerah-daerah tertentu di sepanjang perjalanan daripada Mekah ke Asyam, iaitu satu perjalanan yang popular yang digunakan oleh pedagang-pedagang Quraisy untuk menjalankan perniagaan mereka dan juga perdagangan mereka. Dengan kata lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan satu strategi dari aspek ekonomi. Strategi dari aspek ekonomi sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Kalau nak jatuhkan mana-mana negara dan sebagainya, cukup dengan hanya melakukan sekatan ekonomi saja pun dah lumpuh. Macam apa yang dilakukan oleh Amerika Syarikat kepada negara-negara tertentu. Kita tengok di suatu ketika Iraq, masa penguasaan Saddam, dikenakan sekatan ekonomi sehingga lumpuh ekonominya, dan begitulah lain-lain lagi. Jadi inilah strategi yang telah digunakan oleh Rasulullah, menyekat kafilah perdagangan daripada Mekah ke Syam, dan yang balik daripada Syam ke Mekah, dalam asas untuk melemahkan gerakan-gerakan yang dibuat oleh orang-orang Quraisy atau musyrikun Mekah. Dan banyak operasi-operasi yang dijalankan sebagaimana kita lihat pada minggu lepas juga. Panji-panji atau syiar atau bendera adalah memainkan peranan yang penting. Semua bendera yang dibawa oleh Rasulullah berwarna putih. Kita tengok pada minggu lepas, boleh dikatakan semua operasi-operasi tersebut, sama ada yang dibawa oleh Miqdad, yang dibawa oleh Hamzah bin Abi Talib, yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, atau yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua membawa bendera-bendera. Dan kita dapat belajar juga, orang yang membawa panji atau bendera ini juga adalah terdiri daripada orang-orang yang hebat. Orang-orang yang hebat. Kalau kita tengok apabila Rasulullah sendiri selaku ketua, dia pergi, Hamzah bin Abi Talib yang bawa benderanya. Begitu juga kalau kita tengok lain-lain, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas pergi, Miqdad yang akan bawa benderanya. Ini kehebatan kalau kita tengok tentang perkara ini. Dan beberapa cetusan secara kecil dah pun berlaku. Baik, malam ni kita tengok bagaimanakah peperangan yang pertama dalam Islam, iaitu peperangan Badar ini berlaku. Baik, kalau kita perhatikan untuk ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula bersedia. Setelah banyak ada operasi-operasi sulit yang dijalankan, banyak maklumat-maklumat yang dapat diterima oleh Rasulullah melalui pengintip-pengintip yang dihantar, melalui operasi-operasi sulit yang dihantar, melalui MOA yang ditandatangani dengan semua ketua-ketua kabilah di daerah masing-masing yang berdekatan dengan Madinah, yang berdekatan sepanjang perjalanan daripada Mekah ke Syam. Maka
Rasulullah dapat mengumpulkan maklumat-maklumat tersebut. Okey, ini penting bagi kita Rasulullah dia tak buat perancangan, dia nak pergi berperang tu hari tu kerahkan, okey ayuh kita pergi dengan begitu saja, tak. Dah lama diatur strateginya. Itu strategi yang perlu yang dilakukan oleh Rasulullah. Dah lama dibuat dengan operasi sulit dan sebagainya. Akhirnya setelah mendapat maklumat yang tepat, maka Rasulullah bersedia untuk keluar bersama dengan 310 lebih anggotanya. 310 lebih. Ada kata 313, ada kata kekuatan tenteranya 314, ada yang kata riwayat yang menyatakan kekuatannya adalah 317, di mana 82 orang atau 83 atau 86 terdiri daripada kumpulan muhajirin dan 61 orang lagi terdiri daripada kumpulan ansar yang terdiri daripada Aus dan juga Khazraj. Dan Aus dengan Khazraj ini Pak, Khazraj yang paling ramai, 170 orang. Aus hanya menyediakan 61 orang kekuatan saja. Jadi dengan kekuatan inilah mereka keluar. Rasulullah keluar daripada Madinah, dan semasa keluar tu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membawa kelengkapan yang sempurna pun. Tak ada kelengkapan yang sempurna pun, kata ini satu angkatan perang yang hebat, tak kan. Ketika itu pasukan tentera Islam hanya di peringkat persediaan saja. Mereka hanya bawa 2 ekor kuda saja. Cuba bayangkan, 2 ekor kuda saja, kuda perang yang dibawa. Seekor kepunyaan Az-Zubair bin Awam dan seekor lagi kepunyaan Al-Miqdad Al-Aswad Al-Kindi. Itu je yang dibawa, kuda perang yang dibawa. Dan bersama mereka ada 70 ekor unta. 70 ekor unta yang setiap satunya ditunggangi oleh 2 ataupun 3 orang secara bergili-gili. Sebab tak cukup seekor seorang nak naik. Kuda pun tak cukup, unta pun tak cukup, kan. Just unta ada 70, unta ada 70, kuda ada 2 ekor. Jadi 72 je. Kalau kita lihat kenderaan, ketika itu kenderaan lah. Kenderaan yang digunakan oleh tentera ini. Jadi tentera semuanya adalah 313 atau riwayat 314 atau 317. Jadi cuba bayangkan, kan, hanya berapa, tak sampai separuh pun yang ada kenderaan. Maksudnya yang lain berjalan kaki dan juga digili-gilikan naik atas unta tersebut. Ini kekuatan yang ada pada tentera Islam, pada tentera Islam ketika itu. Dan Rasulullah sendiri pun naik unta. Rasulullah sendiri naik unta, dan Rasulullah sendiri pun bergili-gili dengan Ali bin Abi Talib dan juga Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. 3 orang seekor unta Rasulullah gili-gilikan. Rasulullah naik dulu separuh jalan, Rasulullah turun, Ali pula naik separuh jalan lagi, Ali turun, kemudian Marsad pula naik. Dan di sini kita tengok Rasulullah telah melantik Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum yang sentiasa kita dengar cerita dia, seorang yang Ummi Maktum, untuk memangku baginda menjadi imam semasa solat di Madinah sepanjang ketiadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain sebab semua sahabat-sahabat besar yang lain pergi, ya. Abu Bakar pun pergi, Ali pun pergi. Jadi yang tinggal Madinah tu tak ada. Jadi Rasulullah minta Ibnu Ummi Maktum untuk memangku baginda, sebagai pemangku lah. Sebab ketua tak ada, maka pemangku untuk mengimamkan solat di Madinah, iaitu di Masjid Nabawi ketika itu. Inilah kita lihat bagaimanakah keadaan itu berlaku, dan bendera kepimpinan diserahkan kepada Mus'ab bin Umair.
Mus'ab bin Umair yang bawa bendera. Tengok tak tinggal juga bendera. Kalau minggu lepas kita tengok setiap operasi pergi bawa bendera, bawa bendera, bawa bendera. Kan? Ini pun ini lagilah perang besar. Bawa bendera juga, dan bendera yang Rasulullah gunakan juga ketika ini bendera berwarna putih. Bendera berwarna putih. Kalau kita tengok hari ni, kalau ikut international sekarang, kalau angkat bendera warna putih, mengaku kalah, kan? Dah mengaku kalah. Tapi Rasulullah guna bendera warna putih. Ini kita tengok, bawa bendera warna putih untuk tenteranya dalam peperangan disebut sebagai lambang kepada tentera Islam. Menggunakan bendera warna putih. Jadi baginda bagikan tenteranya kepada dua pasukan. Satu pasukan diketuai oleh pasukan Muhajirin, dan satu pasukan lagi diketuai oleh pasukan An-Ansar. Jadi Rasulullah bagi satu grup dipimpin oleh puak Muhajirin, dan satu grup lagi dipimpin oleh puak Ansar, orang Madinah. Dan setiap satu puak pula, setiap satu kumpulan ni Rasulullah bagi pegang satu bendera. Tengok, Rasulullah bagi pegang satu bendera masing-masing. Itu nak jelas kepada kita, penting bendera ni sebenarnya, bukan tak penting, kan? Satu perkara yang penting, maruah, image kita, kan? Image macam jalur gemilang kita pada hari ni, kan? Ini satu perkara yang penting, bendera sebagai image kita, lambang kepada kita. Dan bendera pasukan Muhajirin, ingat dulu kan masuk operasi, bendera ini dipegang oleh orang-orang yang hebat juga. Orang yang hebat, bukannya private, korporal, kamu bawa bendera, tak, kan? Rasulullah minta orang yang bawa bendera ini orang yang hebat, yang pangkatnya lieutenant colonel dan sebagainya, pangkat-pangkat yang besar bawa, kan? Jadi pasukan Muhajirin Rasulullah serahkan kepada Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali sendiri yang bawa. Sementara pasukan Ansar Rasulullah bagi kepada Sa'ad ibn Mu'az, juga orang besar, sahabat besar, kan? Diberikan. Jadi ini yang berlaku. Kita tengok, kemudian kepimpinan pasukan pula, dah dua kumpulan ni. Satu, Nabi serahkan ketua yang memimpin Zubair bin Awam, juga sahabat yang besar, dan yang kedua diserahkan kepada Al-Miqdad bin Amru, juga sahabat yang besar. Jadi mereka berdua inilah orang yang menunggang kuda dalam pasukan tersebut. Itu kehebatannya, kan? Dah kuda pun ada 2 ekor je, kan? Hanya ada 2 ekor. Jadi kuda itu hanya ketua yang naik, duduk kat depan, satu bahagian kanan, satu bahagian kiri. Satu ditunggang oleh Zubair bin Awam, satu lagi ditunggangi oleh Miqdad bin Amru. Mereka berdua lah yang naik kuda dalam pasukan ini. Dan barisan belakang pula diserahkan kepada Qais. Diserahkan kepada Qais. Tetapi panglima tertinggi dalam pasukan itu semua tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok strategi yang digunakan oleh Rasulullah, hebat. Ditentukan, kan? Dipecahkan kepada 2 pasukan, satu di bawah Zubair, di bawah pasukan Muhajirin, satu lagi di bawah pasukan Ansar, diketuai oleh Miqdad. Dan bawah Zubair Ali yang bawa bendera, di bawah Sa'ad pula Miqdad bin Amru yang bawa bendera. Dan yang jaga barisan belakang, ini barisan depan ni, ini barisan depan, ini pasukan gempur berada di barisan depan dengan 2 ekor kuda. Dan di belakang pula Rasulullah lantik Qais bin Abi Sa'sah sebagai orang yang mengendalikan barisan belakang. Dan semua ni yang Rasulullah lantik ini tertakluk kepada panglima tertingginya, tak lain dan tak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, hebat, kan? Baru perang yang pertama, tapi bagaimana strategi yang kita tengok Rasulullah atur tu begitu hebat sekali. Jadi tentera Islam bergerak ke Badar, berjalan bersama pasukannya. Rasulullah dalam keadaan sekejap menaiki unta, sekejap turun berjalan kaki,
keluar daripada Madinah, terus menyusuri jalan yang utama menuju ke Mekah, hingga sampailah ke perigi Ar-Rauha. Rauha ni dia tak jauh, sedikit dia lepas daripada Madinah sedikit di Rauha. Dan dari situlah baginda bergerak menjadikan jalan menuju ke Mekah di sebelah kiri dan melencong di sebelah kanan menuju ke An-Nazihah. Nazihah ini adalah jalan utama ke Badar. Nazihah jalan utama ke Badar. Baginda menyusurinya sampai ke satu lembah Rahqan dan juga An-Nazihah dan juga lurah As-Safra, dan kemudian Rasulullah meneruskan perjalanan di atas lurah tersebut, kemudian turun hingga sampai ke Safra, dan disitulah baginda telah mengutuskan Basyas bin Umar Al-Juhaini dan Adi bin Abi Az-Zawba Al-Juhaini ke Badar untuk mengintip maklumat tentang khalifah perdagangan Quraisy. Hantar dulu pasukan risikan dulu. Dia tak pergi dengan begitu saja, kan? Sampai ke satu lurah As-Safra, berhenti semua. Rasulullah hanya hantar 2 orang saja peninjau, pergi tengok dahulu. Pergi tengok dulu bagaimana keadaan situasi yang sedemikian. Inilah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara di Mekah, kita tahu kafilah perdagangan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan mengambil langkah yang sangat berhati-hati, sebab dia dah terima berita bagaimana persiapan Rasulullah bersama dengan tentera Islam. Jadi Abu Sufyan yang mengetuai perdagangan tersebut mengambil jalan yang berhati-hati. Dia sering merisik-risik berita. Jadi dia pun pasukan sana pun merisik berita juga. Dan dia dapat maklumat bahawa Muhammad telah menggerahkan sahabat-sahabatnya keluar menghadapi rombongannya. Dari situlah dia telah mengupah seseorang untuk pergi ke Mekah, minta bantuan daripada orang-orang Quraisy supaya keluar nak menghalang Muhammad dan juga para sahabatnya. Dia dipanggil dengan Damdam. Ini orang yang diupah oleh Abu Sufyan untuk terus ke Mekah, dan disitulah kalau kita lihat dia sampai ke Mekah di Batni Al-Wadi. Dia telah menjerit di atas untanya. Ini cara orang Arab. Dia nak bagi sesuatu amaran itu, dia lukakan hidung unta dia sehingga berdarah. Lukakan hidung unta dia sampai berdarah. Kemudian dia menterbalikkan pelana yang dia naik atas unta. Sepatutnya pelana macam tu dia terbalikkan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Dia terbalikkan pelana unta tersebut dan dia mengoyak-ngoyakkan baju yang dia pakai. Dia koyak-koyakkan baju yang dia pakai. Sampai di Batnil Wadi dekat dengan Mekah, dia berteriak, "Wahai orang Quraisy semua, harta benda yang ada pada Abu Sufyan, yang dibawa oleh Abu Sufyan akan disekat oleh Muhammad dengan sahabat-sahabatnya. Aku tak yakin kamu akan dapat semula harta itu sampai kepada kamu kalau kamu semua tak bagikan bantuan kepada Abu Sufyan." Ini cara. Maksudnya apa? Apabila orang tengok dia datang tu dalam keadaan sedemikian, jadi seolah-olah memang emergency betul ni. Memang nak minta bantuan betul. Sampai hidung unta dah berdarah, seolah dia baru lepas daripada diserang. Kan bajunya punya koyak-koyak. Pelana unta pun tak sempat lagi nak buat apa, seolah memang betul-betul emergency ni. Emergency betul ni. Kan? Sampai tahap macam tu sekali, dan dia berteriak apabila sampai. Jadi apabila orang Mekah tengok keadaan situasi tersebut, semua berkumpul. Ayuh kita kumpul tengok apa yang berlaku ni. Maka dia pun menceritakan agar dihantar tentera untuk membantu Abu Sufyan. Maka di sinilah kita tengok maka tentera Quraisy Mekah, musyrikin Mekah terus dibentuk dengan itu. Terus menerus. Ini tak tanpa persediaan apa. Terus panggil dengan segera.
Dan mereka terdiri daripada kumpul dapatlah 1,300 orang. Dapat 1,300 orang. Dan mereka bergerak dengan kekuatan tentera 1,300 dengan 100 ekor unta, dan 60 daripada 1,300 itu memakai baju besi. Hebat, kelengkapan yang hebatlah. Satu kelengkapan yang hebat. Dan bilangan unta ni terlalu banyak sampai tak terkira. Unta yang mereka bawa banyak sampai tak terkira, sampai tak diketahui dengan tepat. Dinyatakan oleh pengarang kitab ini, dia kata bilangan unta mereka ini terlalu banyak sehingga tidak dapat diketahui dengan tepat berapa ekor sebenarnya yang mereka bawa. Maksudnya gambarkan memang banyak betul lah mereka bawa unta, kan? Dan siapa yang memimpin? Tak lain dan tak bukan Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal bin Hisham yang memimpin, dan pembiayaan mereka, pembiayaan tentera, cuba bayangkan, pembiayaan tentera itu ditanggung oleh 9 orang milioner Quraisy. Tengok, ada penaja dia, ada sponsornya, kan? Ada sponsornya. Tentera Nabi tak ada apa pun, tak ada sponsor langsung, sampai 2 ekor kuda je. Itu pun nasib baik, ketua je boleh naik kuda tu, 2 ekor, kan? Unta pun ada berapa ekor je, gila-gila naik. Tapi mereka terus sponsor semua sekali, kan, angkatan tersebut. Dan dalam satu hari pembelanjaan yang mereka habiskan, mereka kena sembelih antara 9 hingga 10 ekor unta. Sebab nak jamu tentera ni ramai, kan, untuk satu hari. Itu je sebab mereka bawa banyak unta tersebut. Dan mereka terus bergerak, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal. Okey, kita kalau nak tahu kisah Badar ni, banyak diceritakan dalam surah Al-Anfal. Cuba buka dalam surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Apa maksud Al-Anfal? Harta rampasan perang. Al-Anfal adalah merupakan harta rampasan perang. Jadi inilah ayat yang diturunkan, yas'alunaka 'anil anfal, ditanya engkau Muhammad tentang harta rampasan perang ini. Kenapa yas'alunaka? Ditanya kerana inilah the first perang yang berlaku, dan the first mereka ada harta rampasan perang. Jadi masing-masing tak tahu nak buat apa. Masing-masing tak tahu nak buat apa. Ini kalau kita tengok sabab nuzul dalam surah Al-Anfal. Kalau kita baca sabab nuzul dalam surah Al-Anfal, sebab apa turunnya ayat yas'alunaka 'anil anfal, adalah kerana apabila selesai peperangan tersebut, banyak harta-harta rampasan yang dapat diambil oleh orang-orang Islam. Memanglah, cuba bayangkan, kita tengok kat sini, kuda saja 1 ekor, kan? Unta sampai tak terbilang. 600 orang Quraisy, tentera Quraisy itu pakai baju besi. Cuba bayangkan. Jadi banyak yang orang Islam dapat, kan? Banyak yang dapat. Jadi apabila dapat harta rampasan perang tersebut, apabila dapat saja, maka bagaimana? Apa yang berlaku? Orang-orang Islam, sahabat-sahabat mula mengumpulkan harta-harta rampasan perang ini. Dia kalau ikut zaman jahiliah, orang Arab jahiliah, kalau mereka berperang, orang yang mereka bunuh dalam peperangan tersebut, atau pihak musuh yang mereka bunuh dalam peperangan tersebut, maka mereka lah yang akan dapat memiliki harta tersebut. Ambillah apa? Kalau yang bunuh tu naik kuda jadi hak dia, yang pedang jadi hak dia, kan? Dan macam-macam lah, laju besi pun dia boleh ambil. Tapi ini dah zaman Islam, mereka dah masuk Islam. Apabila dah masuk Islam, masing-masing dah mengumpul masing-masing. Masing-masing dah kumpul masing-masing. Nak buat macam zaman jahiliah juga. Zaman jahiliah juga masing-masing boleh ambil, kan? Ini kita jangan pula kata Allah, sahabat sampai tahap macam tu sekali, kan? Tak. Sebab apa? Sebab ini adalah zaman peralihan.
masih lagi zaman peralihan. Kan mereka baru saja meninggalkan dunia kejahilian tersebut, dunia jahiliah tersebut baru saja ditinggalkan, terima Islam dalam keadaan situasi yang sedemikianlah kita tengok. Maka sebab itulah masing-masing ada benda-benda hukum-hukum yang memang mereka tak tahu lagi. Jadi masalah seolah nak terikut-ikut. Dah lama mana ikut datuk nenek moyang duk amalkan macam tu. Kan? Sama macam apa? Sama macam korban lah. Kan? Sama dengan korban, binatang korban. Binatang korban ini dalam surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj ayat 36 dan ayat 37. Wal mudna. Itu diceritakan. Dan unta yang disembelih, maksudnya korban tersebut, mereka korban unta, sembelih unta, kemudian mereka hampir nak lakukan korban unta tersebut sebagaimana yang orang jahiliah lakukan. Macam mana orang jahiliah? Ingat korban ini memang satu ibadat yang dilakukan sejak daripada Nabi Ibrahim lagi, turun temurun sampailah kepada zaman jahiliah pun dilakukan amalan tersebut juga, cuma prosedur yang berbeza lah. Prosedur yang berbeza. Jadi orang Islam ni apabila tahun pertama melakukan korban, apabila nak lakukan korban, nak cuba buat macam yang mereka buat pada zaman jahiliah. Macam mana zaman jahiliah buat? Orang jahiliah buat, orang Arab jahiliah buat pada binatang korban, mereka akan sembelih unta di kawasan Kaabah, di Masjidil Haram tu, sembelih unta di kawasan Kaabah. Kemudian mereka akan lumurkan darah-darah unta itu di dinding Kaabah. Lumurkan darah unta di dinding Kaabah. Kemudian mereka akan potong-potongkan daging unta tersebut. Daging unta tersebut diambil, ditabur di sekitar Kaabah. Itu cara orang Arab zaman jahiliah apabila mereka melakukan korban. Jadi apabila para sahabat ketika itu melakukan korban, ada di kalangan sahabat yang cuba nak buat perkara tersebut juga, nak buat macam tu juga, kan? Jadi sebab itulah turunnya ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fazkuru ismallahi 'alaiha sawaf فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. Allah dah bagi dah ayat yang Allah kata wal budna, dan unta-unta yang kamu sembelih tersebut adalah merupakan syiar-syiar Allah. Maka sembelihlah unta tersebut. Apabila jatuhnya, matinya unta tersebut, maka kamu makanlah sebahagian daripadanya dan kamu berilah makan kepada fakir miskin dan juga orang-orang kaya. Tengok, itu kaedahnya. Bukannya taburkan daging itu di sekeliling Kaabah. Tak. Turun ayat ini, maka itulah yang dilakukan sampai apa yang kita lakukan pada hari ini pun macam tu juga. Maksudnya apa? Daging-daging korban ini kita faqulu minha, kita boleh makan. Allah kata makanlah sebahagiannya. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berikan makan kepada sama ada orang-orang miskin, fakir ataupun orang-orang yang berada. Itulah yang kita lakukan pada hari ini pun. Kan, hari Selasa ni pun kita tengok korban, itulah yang kita lakukan. Kenapa? Kerana turunnya ayat ini. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 36 dan ayat 37. Sama juga dengan situasi harta rampasan. Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil
قل الأنفال لله والرسول. Ditanya kepada engkau wahai Muhammad tentang harta rampasan perang ini, katakanlah wahai Muhammad, harta rampasan perang ini hanya untuk Allah dan juga Rasulnya. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Maka takutlah kamu kepada Allah dalam menjalankan hukum ini. Wa ati'ullaha wa rasulah. Taat kepada Allah dan juga Rasul. Apabila Allah dah keluar perintah, Allah dah tetapkan, taat, kamu kena buat sebagaimana yang disebut, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar orang-orang yang mukmin. Keluarlah. Jadi apabila keluar itu, sahabat-sahabat yang dah kumpul masing-masing ni pun, tak boleh dah. Kalau macam tu tak boleh lah kita ambil. Kena kumpul lah, sebab ini hanya untuk Allah dan juga Rasul. Itu ayat ini, ayat yang diturunkan sedemikian. Ini berlaku dalam perang Badar. Dan surah Al-Anfal ni turun betul-betul semasa dalam perang Badar. Turun betul-betul semasa perang Badar. Kerana situasi ini, fenomena yang berlaku ini tentang harta rampasan perang ini berlaku masa perang Badar. Perang yang pertama. Apabila harta rampasan itu dah terkumpul, macam mana nak buat? Sehingga digambarkan para sahabat dah hampir-hampir berselisih tentang perkara ini. Bagaimana ni? Apa nak buat ni dengan harta-harta rampasan ini macam mana? Kan masing-masing dah mula berselisih, ada perkara-perkara yang tak enak dan sebagainya. Maka ketika inilah ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua patuh. Semua patuh. Kan? Hanya untuk Allah dan juga Rasulnya. Ini hukum umum. Hukum umum. Kalau kita baca dalam surah Al-Anfal ni, beberapa ayat yang selepasnya ni pun akhirnya kita tahu banyak 1/5 adalah untuk Allah dan juga Rasul. 4/5 ini sebenarnya diberikan kepada pejuang-pejuang atau orang yang menyertai jihad atau dalam peperangan tersebut. Ini berlaku dalam surah Al-Anfal. Jadi inilah kita tengok ketika ini mereka mula bergerak. Kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Dalam surah Al-Anfal ayat 47, seperti orang-orang yang keluar daripada negerinya dengan berlagak sombong. Tengok 1,300 orang keluar dengan kelengkapan yang hebat, diketuai oleh Abu Jahal. Allah gambarkan mereka kallazina kharaju min diyarihim, seperti orang-orang yang keluar daripada negeri mereka bataran, dalam keadaan sombong, dalam keadaan megahnya, wari'an nas, dalam keadaan nak tunjuk-tunjuk kepada orang, ini kekuatan kami, hebatnya kami, sampai tahap yang sedemikian. Wa yasudduna an sabilillah, serta mereka menghalang manusia daripada jalan Allah. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Anfal. Jadi mereka marah dengan lagak mereka, dengan kesombongan mereka, dengan keriaan mereka, sebagaimana disebut oleh Rasulullah, membawa kedegilan mereka, senjata mereka untuk menentang Allah dan juga Rasulnya. Dan pergilah mereka bertolak pagi-pagi lagi dalam keadaan sedemikian, dalam keadaan kebencian, kemarahan yang meluap-meluap kepada Rasulullah dan juga para sahabat. Berani ini nak halang kafilah perdagangan kita. Berani ini, kan? Mereka terus bergerak daripada Mekah dengan pantas sekali menuju ke arah utara, menghala ke Badar. Mereka dah dapat maklumat bahawa tentera Islam dah sampai kat sana. Jadi mereka terus menghala ke utara, ke Badar. Dalam perjalanan mereka melalui lembah Usfan, lembah Qadid dan lembah Juhfah. Dan di Juhfah inilah mereka menerima surat daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan kata apa? Abu Sufyan utuskan utusannya surat, sesungguhnya kamu keluar hanya untuk menyelamatkan angkatan perdagangan kamu, anggota-anggota dan harta benda kamu. Allah telah menyelamatkannya, oleh itu pulanglah semula. Sampai surat.
kan, sampai surat. Itu tujuan sebenarnya. Abu Sufyan kata tujuan sebenar kamu keluar ini kerana nak selamat harta benda kamu, nak selamat kafilah perdagangan kamu. Tapi dia kata Allah dah selamatkan kami, oleh itu pulanglah engkau. Kenapa dia hantar surat macam tu? Kisahnya sebab apa? Sebab Abu Sufyan ni, Abu Sufyan pada asalnya dia ikut jalan utama. Dia ikut jalan utama, jalan biasalah, jalan utama lah kalau kita highway lah, kan? Ikut jalan utama. Tetapi apabila dia terima risikan-risikan daripada perisik-perisiknya, apabila mereka hampir sampai dekat dengan Badar, yang mereka telah bertemu dengan Majdi bin Amru, dan Abu Sufyan bertanya pada mereka tentang maklumat tentera-tentera Madinah. Majdi menjawab, aku tak lihat seorang pun yang tidak aku kenal, kecuali ada 2 orang yang berkenderaan menghentikan unta mereka di sini, kemudian mereka minum dan beredar. Ini yang disebut oleh orang tu, orang yang dijumpa tu. Abu Sufyan tanya, kamu ada nampak ke tak Muhammad dengan tentera-tentera Madinah? Berapa kekuatan mereka, kan? Bagaimana mereka? Kemudian Abu Sufyan pun pergi tinjau tempat mereka berhenti. Ni Abu Sufyan ni jenis orang cerdik juga, jangan main-main, kan? Orang cerdik juga, dia bukan orang yang biasa, tak, orang cerdik juga. Kalau tak boleh jadi ketua orang Quraisy, kan? Orang cerdik, kan? Jadi dia pun orang yang penuh dengan strategi, dengan perancangan. Abu Sufyan ni, kan? Abu Sufyan. Sebab itu apa yang ada pada Abu Sufyan ni turun kepada anak dia. Siapa? Muawiyah. Turun kepada anak dia Muawiyah. Kan Muawiyah ni orang yang cerdik dalam bab politiknya, dalam bab apa, cerdik Muawiyah, kan? Orang yang hebat, kan? Kalau tak boleh dia memimpin Bani Umayyah, kan? Tak terbentuklah kerajaan Bani Umayyah tu. Tapi kerana Sayyidina Muawiyah ni orang yang cerdik, orang yang hebat, kan? Sebab dia miliki itu daripada ayah dia Abu Sufyan. Abu Sufyan ni adalah merupakan orang yang hebat dari aspek pengalaman, tindakan, strategi dan sebagainya. Lalu Abu Sufyan pun pergi tengok. Dia pergi tempat tentera-tentera Nabi berkumpul tadi. Apa yang dia temu? Yang dia jumpanya tahi unta. Kesan yang dia jumpanya tahi unta, kan? Itu yang dia jumpa. Jadi apa bila dia tengok, dia ambil tahi unta tersebut, dia analisiskan. Kalau kita sekarang analisis lah, analisis, tak ada makmal apa, kan? Analisis berdasarkan pengalaman. Tak perlu guna makmal apa pun, kan? Tak ada makmal apa. Ambil najis unta, dia pecah-pecahkan tahi unta tersebut. Dia tengok dalam najis unta tersebut ada biji-bijian. Maksudnya unta ini makan biji-bijian, kan? Tengok jenis. Maka bila dia tengok demikian, dia kata, oh, kalau macam ni, ini memang sah. Memang sah. Makanan yang dimakan oleh unta ini adalah merupakan makanan daripada Yasrib. Allah, tengok, kan? Tengok, tahi unta tu boleh jadikan satu panduan, satu guide kepada dia nak dapatkan maklumat, nak mendapatkan data, kan? Data seterusnya apa dia? Tengok dalam tahi unta tersebut, najis unta tersebut ada biji-bijian yang dimakan oleh unta tersebut, dan dia semak bahawa makanan yang dimakan oleh unta ini mengesahkan bahawa unta ini adalah unta daripada Yasrib. Unta daripada Yasrib. Masya Allah, ya, Abu Sufyan. Jadi apabila tengok semikian, dan kemudian ditengok pula kapasiti jumlah najis unta tersebut, maka dia kata memang sah, mereka dah sampai. Memang sah. Mereka ini puak-puak tentera sahabat Nabi daripada Yasrib ini, daripada Madinah dah sampai. Maka dia terus pergi jumpa dengan angkatan perang dia, angkatan kafilah dia. Kita tak boleh lalu jalan ini.
Kita tak boleh lalu jalan ini. Bahaya. Kita kena ambil jalan lain. Oh, tengok, kita kena ambil jalan lain. Dan dia ambil jaluan haluan ke pesisiran laut di sebelah barat. Maksudnya dia tak lalu jalan utama. Kenapa? Kerana jalan utama ini akan bawa mereka kepada Badar. Bawa kepada Badar. Sedangkan Abu Sufyan dah agak dah, dia kata Muhammad dan sahabat dia ni memang dah singgah kat sini dan memang mereka ada di Badar menunggu mereka. Allah, tengok Abu Sufyan, kan, berdasarkan pengalaman dia. Maka sebab itulah dia terlepas. Jadi pasukan kafilah perniagaan yang dia bawa itu terlepas daripada Nabi dan juga para sahabat. Sebab apa? Sebab memang Nabi dan para sahabat aimnya kafilah dia. Aim kafilah dia. Kenapa? Kerana daripada kafilah tu kan bawa barang-barang perdagangan, harta benda orang-orang Mekah, orang Quraisy. Jadi jangan pula kita kata oh itulah orang Islam. Ini ada orang Tadis, orang Islam tengok, kan, dia jadi macam lanun pula, kan, lanun Padang Pasir, kan, serang anggota, serang untuk rampas barang-barang perdagangan, macam perompak lah, macam perompak. Tapi sebenarnya adalah satu kewajaran bagi Muhammad dan para sahabat untuk berbuat demikian. Kenapa? Kenapa menjadi satu kewajaran? Kerana harta tersebut adalah merupakan harta-harta rampasan yang dirampas oleh mereka orang-orang Muhajirin juga. Kan orang Muhajirin tinggal Mekah berhijrah dengan selai sepinggang, kita belajar, tinggal harta benda semua, orang Quraisy tak bagi ambil, disita harta mereka semua. Jadi sebab itulah Muhammad dan juga para sahabat dia nak ambil balik. Maksudnya bukan merompak, bukan merampas, bukan mengambil hak orang lain, tetapi mengambil hak mereka. Sebab itu nak tahan kafilah Abu Sufyan ni. Maksudnya apa di sini? Maksudnya pada asalnya tak perang pun. Pada asalnya tidak ingin menyerang, tidak ingin berperang, tapi asalnya ni je, kan? Jadi tengok macam mana cerdiknya Abu Sufyan daripada analisis dia terhadap najis unta, tahi unta tersebut dianalisiskan untuk ini makan makanannya. Dia tengok biji-bijian makanan tersebut, biji-bijian ini memang biji-bijian orang-orang Madinah, dan jelas dia buat conclusion, findingnya bahawa memang Muhammad dah ada dan memang Muhammad dengan sahabat dia. Baik, jadi setelah Abu Sufyan lepas, ya, dia dah lari ke arah barat dah, dia tak lalui Badar, maka terlepaslah dia. Lepas dan dia dah menuju ke balik, kan, dah menuju. Jadi itu yang dia hantar surat kepada, dia hantar surat utusan jumpa dengan tentera Abu Jahal ni, beritahu tak apalah, boleh baliklah semua tentera, kami dah selamat dah. Kami dah selamat dah. Okey, sepatutnya peperangan dah tak berlaku, Badar tak berlaku. Tetapi Abu Jahal dengan sombongnya berkata, demi Allah kita tidak akan balik, kita kena sampai juga ke Badar, apa nak jadi pun jadilah, kan. Kita duduk sana, kita bersukaria kat sana, kita sembelih unta-unta, kita bawa banyak, kita buat pesta, kita makan, kita minum arak, kita buat tarian, berhibur dengan bidu wanita, artis-artis kita, mereka bawa sekali dengan artis-artis apa semua. Biar orang Madinah tu, orang Arab semua dengar kita, biar mereka tengok dan mereka masa gerun kepada kita dalam situasi semikian. Oh, ini sebenarnya sebahagian daripada tentera Quraisy, Al-Akhnas bin Syariq contohnya, mengatakan Abu Jahal, kita kena balik kalau macam ni, sebab tujuan kita nak menyelamatkan kafilah. Tapi sekarang kafilah Abu Sufyan dah selamat, apa lagi tujuan kitanya? Balik. Tapi tak ramai yang menyokong, ramai majoritinya yang menyokong
yang menyokong Abu Jahal. Jadi sebab itulah Abu Jahal dengan tentera dia terus mara ke Badar, dan ketika itu tentera Islam sedang berada di Badar. Inilah berlakunya apa yang dikatakan peperangan. InsyaAllah kita akan tengok pada minggu hadapan bagaimanakah pertempuran ini berlaku, pertempuran ini berlaku, bagaimana situasinya, dan kita akan lihat dengan jelas lagi agar kita dapat faham sebenarnya. Agar kita faham sebenarnya, jangan apa yang dimomok-momokkan oleh orientalis, Muhammad suka berperang, Muhammad yang mulakan perang dan sebagainya, tapi kita tahu cerita sebenar, kan? Kita tahu cerita sebenar. Ini cerita sebenarnya macam ni, kan? Cerita sebenarnya macam ni. Jadi insya-Allah kita akan tengok pada minggu hadapan apa yang berlaku seterusnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wasallam.